Salam sejahtera, Elvin dari Tuan Elvin Chang Chamber. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan saya, Datuk Radin dan Cik Afzal. Setelah saya buat beberapa video mengenai pencegahan jenayah dalam bahasa Cina, mereka telah memberi cadangan supaya saya buat satu sesi topik yang sama, pencegahan jenayah tetapi dalam bahasa Melayu. Dengan ini saya mempersembahkan kehendak dan permintaan Datuk dengan rakan saya, Encik Afzal. Okey, topik pencegahan jenayah sebenarnya merupakan satu topik yang agak rumit dan luas. Dia boleh meliputi banyak bahagian. Tapi pada hari ini saya ingin memfokuskan dalam satu bidang saja pencegahan jenayah, iaitu Neighbourhood Watch. Dalam bahasa Melayu, tak silap saya, ia adalah pemantauan kejiranan. Apa itu jiran? Jiran semua orang tahu, dia merupakan orang-orang rumah-rumah yang berdekatan dengan rumah kita sendiri, iaitu yang di sebelah kiri, sebelah kanan, depan dan belakang. Cuba tanya rakan-rakan sini, ada berapa orang yang tidak kenal jiran kita yang di depan, siapa duduk belakang, siapa kiri, siapa kanan. Mengapa saya menggalakkan untuk mengenal jiran kita? Dia adalah satu tujuan yang sangat penting. Semasa kecemasan, jiran merupakan orang yang paling cepat dan utama, orang yang boleh bagi pertolongan pada masa yang paling singkat. Seumpamanya, kecemasan dari segi perubatan, kecemasan dari segi kebakaran dan kecemasan dari segi pencegahan jenayah. Tuan-tuan dan puan-puan, jiran-jiran kita yang sebelah kiri, kanan, depan, belakang ni, dia ada orang-orang yang paling berdekatan, yang orang yang pertama dapat kesan jika rumah tuan dicerobohi. Sekiranya kamu telah menghadapi sebarang kecemasan, mereka ada orang yang dapat memberi bantuan pada masa dan saat yang paling awal. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengkongsikan satu informasi yang agak penting tentang pencegahan jenayah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa itu jenayah? Bagaimana ia berlaku? Sebenarnya dalam banyak keadaan, jenayah berlaku atas sebab kita sendiri dan bukan atas sebab orang yang lain. Kita sebenarnya secara tidak langsung dan tidak sedar, kami telah menjemput penjenayah datang melawat ke rumah kita, mencerobohi rumah kita. So, apakah kaedah-kaedah yang boleh kita lakukan untuk mengatasi pencerobohan dan pelawat jenayah yang ingin melakukan sesuatu yang tidak elok kepada kita atau rumah kita, untuk mengambil harta benda kita? Apa yang kita harus lakukan? Okey, saya ingin mengkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan dekat sini bahawa tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada jiran-jiran sebelah depan, belakang, kiri, kanan, kita penting juga untuk pastikan kita tahu nombor telefon balai polis yang paling dekat. Balai polis berdekatan ini kebanyakan dia adalah pihak-pihak berkuasa yang akan pantau dan menjaga kawasan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada nombor balai polis yang berdekatan, yang penting juga tindakan-tindakan kita untuk menghalang atau menyusahkan pihak-pihak penjenayah untuk melakukan sebarang penjenayah ke atas rumah kita. Sebab jenayah berlaku kerana kita cuai, kita tidak mengambil tindakan yang sepatutnya untuk menyusahkan mereka, menyusahkan penjenayah melakukan jenayah dekat rumah kita. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, carport kita, tempat letak kereta kita, bila lampunya harus dipasang, dibuka, bila lampu harusnya ditutup. Sebenarnya, jika lampu dekat carport kita dibuka pada siang, awal pagi sampai petang, dia merupakan satu isyarat kepada penjenayah bahawa kemungkinan besar rumah ini tidak diduduki atau tiada orang dekat sana. Dan ini merupakan satu kesempatan yang boleh diambil oleh penjenayah untuk menceroboh dan pecah rumah, melakukan jenayah-jenayah yang tidak ingin. Jika lampu kita tidak dibuka pada waktu malam, ini juga menjadi satu masalah, tuan-tuan dan puan-puan. Mengapa? Pada waktu malam, tempat letak kereta kita agak gelap. Sekiranya ada seorang penceroboh dekat rumah kita, dekat kapot tempat letak kereta kita, dan kita tidak dapat lihat, jiran-jiran bersebelahan tidak dapat lihat,
tidak dapat memantau keselamatan kita. Jadi saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan supaya tempat letak kereta tu menjadi terang pada waktu malam, dan pada waktu siang ingatlah tutupkan lampu. Selain daripada lampu yang dikatakan dekat sana, kita pun sentiasa melakukan sesuatu atau cuai, kita sentiasa cuai dan tidak sedar telah menjemput penjenayah untuk menceroboh dan pecah masuk rumah kita. Yang pertama, bagaimana rumah kita ada auto gate, tapi kebanyakannya auto gate tidak diletakkan mangga sebab auto gate sudah tutup. Sebenarnya ia menjadi lebih selamat dan lebih susah untuk penceroboh masuk ke rumah kita sekiranya kita meletakkan satu mangga ataupun tali besi yang agak kuat dalam dekat auto gate kita. So ia menjadi bertambah keselamatan kita. Okey, lagi pun ada satu perkara ataupun kebiasaan yang berlaku dekat sini adalah tempahan surat khabar. Bagaimana tempahan surat khabar ini menjadi satu unsur ataupun satu alasan menggalak penceroboh atau penjenayah melakukan sesuatu ke atas rumah kita. Secara kita tidak sedar, tempahan surat khabar ini sekiranya sentiasa berkumpul pada masa kita tiada dekat rumah, tempahan surat khabar kita harus memaklumkan kepada mereka untuk berhentikan tempahan pada waktu beberapa hari, minggu ataupun bulan yang kita tiada dekat rumah. Kerana tempahan surat khabar yang tidak dibaca, tidak dikutip dan terkumpul dekat kawasan tempat letak kereta yang merupakan satu isyarat kepada penjenayah. Isyarat apa? Dia ada satu isyarat yang sangat jelas bahawa rumah ni tiada orang dan ini merupakan satu kesempatan yang elok bagi penjenayah untuk menceroboh dan mengambil kesempatan. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu jenis jenayah kecil yang sering berlaku, adapun kebiasaan berlaku adalah pencuri cuba untuk masuk kereta kita yang tidak ditutup dan kunci. Dia akan ambil barang-barang yang bernilai dalam kenderaan kita dan lepas tu dia akan keluar kepada berlanjutan, dia akan keluar dari rumah kamu dan berlanjutan kepada jiran-jiran yang seterusnya jika tidak ambil perhatian. Jadi dengan ini saya ingin menggalakkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya ingat kenderaan walaupun dekat rumah, walaupun auto gate sudah tutup, kenderaan mesti dikunci dengan selamat. Dan kita selalunya, selain daripada tindakan kita yang lakukan, selain daripada cadangan yang saya sebut tadi, jangan lupa apa yang saya katakan terlebih dahulu, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa untuk melakukan dan mengambil tindakan supaya kita dapat mempereratkan hubungan tali silaturahim antara jiran sama jiran. Sebab ini adalah satu perkara yang sangat penting dan satu unsur yang penting dalam pencegahan jenayah setempat. Sekian saja. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya berharap apa yang saya telah terangkan tadi dapat membantu dari segi keselamatan dan pencegahan jenayah setempat dekat rumah-rumah kita. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa pertanyaan, boleh hubungi saya, PM saya dekat bawah dan saya akan membalas secepat mungkin. Terima kasih.